hati sebuah bangsa, di sebalik kemodenan Jepun dan semangat Malaysia. Satu kejutan. Hakikatnya, teknologi paling canggih sekalipun tidak akan mampu mengukuhkan sebuah negara tanpa jiwa rakyatnya. Di dalam pesawat yang meluncur dari Tokyo ke Kuala Lumpur, Hayato Morikawa, seorang hartawan yang membina empayar robotik Jepun, duduk membisu di tengah-tengah kesunyian. Dia adalah figura yang disanjung sebagai simbol era automasi. Namun, di sebalik kemegahan, kekayaan, dan pujian, tersembunyi sebuah kekosongan yang telah menggerogoti hatinya selama berdekad-dekad. Hayato sadar sepenuhnya bahwa Jepun memiliki teknologi dan disiplin yang sempurna, tetapi ada sesuatu yang hilang tenaga kolektif seluruh bangsa. Perasaan sepunya yang membuatkan rakyat berani menangis, berani ketawa, dan berani melaungkan sorakan bersama dari lubuk hati mereka. Kini, dia sedang dalam perjalanan ke Malaysia untuk mencari jawaban bahwa kekuatan sebenar yang menegakkan sebuah negara bukanlah mesin, tetapi hati rakyatnya. Walaupun pesawat belum lagi mendarat di landasan Kuala Lumpur, jiwa Hayato Morikawa telah mengembara jauh lebih awal daripada yang disangkakan. Beberapa minggu sebelumnya, bilik mesyuarat mewah di tengah-tengah Tokyo dipenuhi oleh para eksekutif tertinggi Shinra Robotics. Skrin proyektor memaparkan angka jualan yang terus meningkat. Tepukan gemuruh, pujian, dan senyuman para pelabur menjadikan suasana itu seperti sebuah pesta kemenangan. Tetapi bagi Hayato, segalanya hanyalah ilusi. Dia memandang angka berbilion-bilion yen yang melambung tinggi, namun hatinya terasa kosong, satu perasaan yang tidak pernah dialaminya sebelum ini. Setelah mesyuarat tamat, setiausaha pribadinya segera menyerahkan jadwal perjalanan ke Eropah, Berlin, Paris, London. Satu laluan yang sudah sebati dengannya seperti bernafas. Setiap butiran dipenuhi dengan mesyuarat, seminar, dan majelis makan malam antara bangsa. Namun, saat matanya terpandang baris yang tertulis International Robotics Conference, Berlin, hatinya bergetar aneh. Seolah-olah ada suara kecil yang berbisik, "Untuk apa semua ini?" Tangan Hayato terhenti. Dia menutup file jadwal itu dengan serta-merta. Setiausahanya memandangnya dengan riak terkejut. "Tuan mau batalkannya?" Suaranya perlahan tetapi tegas. "Ya, saya tidak akan ke Eropa." Kata-kata itu membuatkan seluruh bilik menjadi sunyi sepi, dipenuhi rasa keliru dan bimbang. Bagi orang Jepun, menyimpang dari jadwal yang telah dirancang teliti adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi bagi Hayato, ia adalah panggilan jiwa yang tidak dapat ditolaknya. "Jadi, Tuan mau kemana?" Tanya setiausahanya dengan nada waspada, separuh berharap jawabannya adalah Singapura atau Hong Kong, pusat keuangan dan teknologi Asia. Tetapi Hayato hanya memberikan satu jawaban ringkas yang tidak dijangka oleh sesiapapun. "Malaysia." Bilik mesyuarat itu seakan-akan terhenti seketika. Setiausahanya mengerutkan dahi lalu ketawa kecil, menyangka ia adalah gurauan daripada bosnya yang terkenal serius. Tetapi apabila melihat renungan mata Hayato yang tajam dan penuh tekad, dia segera sadar ini bukan gurauan. "Malaysia? Kenapa Malaysia?" Hayato tidak terus menjawab, dia memejamkan matanya, seolah-olah mengenang sesuatu yang telah lama terpendam di dalam hatinya. Dia merasakan memori zaman kanak-kanak yang tertekan, kehangatan gelak tawa yang jarang dirasai, dan perasaan kesatuan dengan orang ramai yang tidak pernah ditemuinya di tanah airnya. Jepun dipenuhi dengan kesopanan yang sunyi, tetapi ia juga menghalang luahan hati yang sebenar. Dia mendambakan sebuah tempat di mana rakyatnya berani meluahkan perasaan dari lubuk jiwa. "Saya dengar, pada 31 Ogos setiap tahun, seluruh rakyat Malaysia akan keluar untuk menyambut hari kemerdekaan mereka." Suaranya perlahan tetapi jelas. "Saya mahu melihatnya dengan mata saya sendiri. Saya ingin tahu betapa bernilainya kekuatan rakyat apabila mereka bersatu." Setiausahanya menggelengkan kepala, tidak percaya. "Tuan adalah simbol kemajuan teknologi. Untuk apa Tuan mau berhimpit di tengah-tengah lautan manusia di Kuala Lumpur?" Ia langsung tidak menguntungkan perniagaan. Tetapi Hayato mengukir senyuman, satu senyuman yang jarang sekali kelihatan pada wajah lelaki yang terkenal dingin itu. "Perniagaan mungkin mendapat keuntungan daripada angka, tetapi hati saya memerlukan jawaban yang tidak boleh dibeli dengan wang." Keputusan itu bukan sahaja mengejutkan para pengikutnya, tetapi ia juga menjadi titik perubahan dalam hidupnya. Penerbangan ke Kuala Lumpur ini bukanlah sekadar perjalanan merentasi sempadan, tetapi perjalanan keluar dari sangkar yang dibinanya sendiri. Dia tidak mahu layanan VVIP,
tidak mahu juru kamera, dan tidak mahu pentas ucapan. Satu-satunya perkara yang dia inginkan adalah untuk merasai denyutan nadi rakyat, merasai kekuatan sejati sebuah bangsa yang tidak tersembunyi di sebalik bangunan pencakar langit atau bilik mesyuarat mewah, tetapi berdenyut kencang di dalam hati rakyat biasa. Semakin dekat pesawat menghampiri Kuala Lumpur, semakin jelas suara di dalam kepalanya. Jika mahu tahu apa yang membuatkan sebuah negara itu kuat, jangan lihat pada mesinnya. Lihatlah pada rakyatnya. Dan itulah sebabnya hartawan terhebat Jepun ini memilih Malaysia sebagai destinasinya. Sebuah destinasi yang mungkin akan mengubah seluruh kepercayaannya buat selama-lamanya. Sebaik sahaja roda pesawat mencecah landasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Hayato Morikawa terasa seolah-olah melangkah keluar dari dunia yang berbeza. Bau udara tropika yang panas dan lembab menyapa wajahnya, sangat berbeza dengan udara Tokyo yang dingin dan teratur. Cahaya matahari yang terik memantul dari landasan sehingga menyilaukan mata, tetapi ia dipenuhi dengan semangat kehidupan yang tidak pernah dirasainya. Ketika taksi membawanya menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur, mata Hayato terbuka luas melihat pemandangan di sepanjang jalan. Jalan raya dipenuhi dengan bendera jalur gemilang yang berkibar megah. Sepanduk dan papan iklan digital memaparkan ucapan Selamat Hari Merdeka dan Malaysia Madani menyinari jalan-jalan. Dari pembesar suara di tepi jalan, lagu-lagu patriotik seperti Tanggal 31 Ogos dan Jalur Gemilang berkumandang, bergaul dengan hiruk-pikuk kota, dan gelak tawa kanak-kanak yang bermain di lorong-lorong kecil. Hayato melihat melalui cermin tingkap, sekumpulan pelajar sekolah menengah dalam pakaian seragam sedang berlatih perbarisan. Gerakan mereka mungkin tidak sesempurna tentara, tetapi ia dipenuhi dengan keikhlasan yang menggetarkan hatinya. Di persimpangan Bukit Bintang, sukarelawan sedang mengagihkan bendera kecil kepada orang ramai. Ada yang melambai kepada orang yang tidak dikenali dengan senyuman mesra. Kemesraan itu menembusi perisai keras seorang lelaki yang sudah biasa dengan dunia perniagaan global yang kompetitif. Hayato mula sadar, apa yang dilihatnya bukan sekadar persiapan untuk sebuah acara besar, tetapi pembukaan hati seluruh bangsa secara serentak. Kuala Lumpur pada hari itu seolah-olah bernafas dalam satu irama yang sama. Bunyi hon kereta, paluan kompang oleh kumpulan pelajar di tepi jalan, laungan penjajah yang menjual nasi lemak wangi dari gerai mereka, semuanya bergabung menjadi sebuah simfoni kehidupan yang sibuk tetapi menawan. Ia tidak sempurna, tetapi ia tulen. Apabila kereta membelok ke arah Jalan Raja Laut, Hayato melihat lautan manusia yang memakai baju berwarna-warni, ramai yang mengibarkan jalur gemilang. Mereka datang dari pelbagai bangsa dan agama. Satu pemandangan yang membuatkannya terpegun. Ia adalah satu perhimpunan tanpa paksaan, bukan kerana tugas, tetapi atas kerelaan hati rakyat biasa. Dia tidak dapat menahan diri daripada membandingkannya dengan majlis-majlis rasmi di Tokyo yang pernah dihadirinya. Segalanya di Jepun ditentukan oleh peraturan. Setiap tetamu berpakaian kemas, berdiri atau duduk, dengan tertib mengikut peranan yang ditetapkan. Tetapi, suasananya terasa dingin dan jauh. Tiada gelak tawa, tiada sorakan kegembiraan, hanya etika yang diajar berulang kali sehingga menjadi mekanikal. Sebaliknya, di Kuala Lumpur, pada malam itu, Hayato membuka langsir bilik hotelnya yang sederhana di kawasan berhampiran Dataran Merdeka. Dia memandang ke bawah dan melihat ribuan manusia berhimpit di jalan raya. Setiap wajah dihiasi senyuman. Asap dari gerai-gerai makanan di tepi jalan berkepul-kepul. Bunyi sorakan dan gelak tawa bercampur dengan musik jalanan dari pemuzik amatur yang bermain gitar. Hayato berdiri di situ, jantungnya berdegup kencang seiring dengan irama kota yang tidak pernah tidur. Dia mula faham. Kekuatan sebuah bangsa mungkin tidak terletak pada mesin yang sempurna, tetapi pada degupan jantung rakyatnya yang bersedia untuk bersatu secara semula jadi. Ketika dia sedang asyik dengan pemandangan di hadapannya, bunyi paluan gendang yang kuat dari arah Dataran Merdeka bergema. Ia adalah raptai daripada pasukan pancaragam yang akan membuat persembahan pada acara kemuncak esok. Bunyi itu bergema dan meresap ke dalam dadanya, seolah-olah memukul tepat ke jantungnya. Perasaan aneh ini membuatkan lelaki yang tidak pernah membiarkan emosi menguasai dirinya itu terpaksa duduk. Dia meletakkan tangan di dadanya dan berbisik perlahan dalam bahasa Jepun, inilah yang aku cari selama ini.
Pada malam pertamanya di Kuala Lumpur, Hayato Morikawa mendapati bahwa kota yang kelihatan sibuk dan tidak sempurna ini sebenarnya melimpah dengan kehidupan dan tenaga yang tidak pernah ditemuinya di tanah airnya. Kesibukan yang dipenuhi dengan gelak tawa, air mata, dan senyuman orang yang tidak dikenali menjadi jawaban awal baginya untuk merasai apa yang dipanggil sebagai semangat perpaduan rakyat. Dan pada masa yang sama, dia tahu bahwa esok, di tengah-tengah lautan manusia dalam upacara sambutan Hari Kemerdekaan, dia akan menemui jawaban sebenar bahwa hati rakyat adalah kuasa yang jauh lebih hebat daripada mana-mana robot atau teknologi. Pagi di Kuala Lumpur, cahaya fajar menyinari puncak menara berkembar Petronas. Langit mula bertukar keemasan, tetapi jalan raya telah pun dipenuhi orang ramai sejak awal pagi. Hayato Morikawa berdiri di tepi tingkap bilik hotel lamanya. Dia melihat lautan manusia yang datang dari segenap arah, kebanyakannya memakai warna-warni jalur gemilang, masing-masing memegang bendera kecil, seolah-olah menuju ke satu destinasi yang sama, Dataran Merdeka. Dia menoleh ke arah beg pakaiannya yang terbuka. Di dalamnya masih ada sut mahal yang telah dipakainya beratus kali di pentas antara bangsa. Setiap kali memakainya, ia adalah perisai kuasa dan kehormatan. Tetapi pagi ini, dia tidak mahu perkara itu menghalang hatinya. Perlahan-lahan dia melipat sut itu dan meletakkannya di dasar beg. Dia mengambil kemeja putih biasa, seluar kain gelap dan topi kelabu. Dia melihat cermin, melihat dirinya dalam penampilan baru, bukan seorang hartawan, bukan seorang CEO, tetapi hanya seorang lelaki biasa yang ingin merasai kehidupan sebenar. Dia memilih untuk berjalan kaki dari hotel, melalui lorong-lorong kecil, bau wangi nasi lemak dan roti canai yang dijual oleh peniaga di tepi jalan menusuk hidungnya. Dia berhenti membeli secawan kopi dari sebuah gerai kecil. Sebaik sahaja menghirupnya, dia merasakan satu rasa baru yang tidak memerlukan kemewahan, tetapi terasa begitu hangat di hati. Senyuman penjual itu sambil berkata, "Terima kasih, Encik," membuatnya menundukkan kepala sebagai tanda hormat, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya kepada sesiapapun di Tokyo. Jalan di sekitar Dataran Merdeka pagi itu sesak dengan rakyat. Ada keluarga yang memimpin anak-anak kecil, ada yang menolak kerusi roda warga emas. Setiap pasang mata memancarkan rasa teruja. Hayato berjalan masuk ke dalam lautan manusia, selangkah demi selangkah. Bahang dan bunyi bising tidak mengganggunya, malah ia seakan-akan menyedarkan hatinya, seperti seorang kanak-kanak yang mengalami pengembaraan pertama. Dia perasan bahwa di sini, tiada siapa yang membezakan darjat. Semua orang berdiri di barisan yang sama, tidak kira kaya atau miskin, menantikan perarakan besar dengan penuh debaran. Di tepi jalan, sekumpulan pelajar universiti meluangkan masa mengagihkan botol air mineral kepada orang yang tidak dikenali. Senyuman ikhlas yang diberikan tanpa mengharapkan balasan, membuatnya terasa seperti sedang mempelajari satu pelajaran baru. Kemurahan hati adalah kuasa yang tidak akan pernah dapat dicipta oleh teknologi. Ketika berhimpit di tengah-tengah ribuan manusia, Hayato mula merasakan sesuatu yang tidak pernah dialaminya di Tokyo, kehangatan bahu orang di sebelahnya yang bersentuhan tanpa menolak, keikhlasan dalam pandangan mata orang yang tidak dikenalinya, tetapi mudah mengukir senyuman. Di negaranya, berhimpit di dalam kereta api pada waktu puncak adalah satu kesesakan yang sunyi, tetapi di sini, kesesakan itu menjadi lambang kebersamaan. Seorang budak lelaki kecil yang berdiri di hadapannya mendongak memandangnya, matanya yang jernih bersinar. "Pak Cik, berdiri sini. Boleh nampak lagi jelas," katanya dalam bahasa Melayu yang pelat tetapi penuh kemesraan. Kata-kata itu membuatkan Hayato tersenyum tanpa sadar. Dia menunduk mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris yang mudah. Budak itu ketawa kecil sebelum menghulurkan sebatang bendera kecil kepadanya. Hayato menyambutnya, terasa seolah-olah sedang memegang jemputan untuk masuk ke dalam keluarga besar negara ini tanpa sebarang upacara rasmi. Dia menggenggam bendera kecil itu dengan erat, hatinya bergetar mengikut rentak paluan kompang yang kedengaran dari Dataran Merdeka. Setiap langkah yang diambilnya ke hadapan terasa seperti melangkah keluar dari bayang-bayang dirinya sendiri. Dia mula faham mengapa dia memilih Malaysia. Bukan karena mahu berehat, bukan karena urusan perniagaan baru, tetapi karena dia mahu melihat kekuatan rakyat yang sebenar, kekuatan yang mencetuskan perubahan tanpa bergantung pada teknologi. Dia berhenti di tengah-tengah orang ramai, mendongak ke langit yang semakin cerah. Satu perasaan melanda hatinya seperti guruh.
Jika mahu tahu kekuatan sebuah bangsa, jangan lihat pada tembok tingginya atau robot kelulinya. Lihatlah pada senyuman, air mata, dan hati rakyatnya yang berdegup serentak. Dan pada saat itu, Hayato Morikawa bukan lagi seorang hartawan agung, bukan lagi simbol kemajuan teknologi. Dia hanyalah seorang lelaki yang sedang larut dalam arus perpaduan rakyat Malaysia. Dan ini hanyalah permulaan kepada penemuan terhebat dalam hidupnya. Bunyi paluan gendang perang bergema dari tengah-tengah dataran merdeka. Pada mulanya perlahan, sebelum menjadi semakin jelas dan kuat, sehingga lautan manusia yang berbaris di kedua-dua belah jalan bersorak-sorai. Hayato Morikawa berhimpit di antara puluhan ribu orang, matanya terpaku pada jalan raya yang telah dikhaskan untuk perarakan terpenting hari kemerdekaan. Langit di atas bangunan Sultan Abdul Samad pagi itu cerah, tanpa awan. Cahaya matahari memandikan kubah tembaganya yang berkilauan. Jalur gemilang berkibar serentak, bunyinya berdesir di telinga. Hayato menggenggam bendera kecil yang diberikan oleh budak lelaki pagi tadi. Dia tidak tahu mengapa dia berasa seolah-olah sedang memegang sumber kekuatan yang lebih berat daripada 1000 buah robot. Kemudian, suara juru acara dari pembesar suara bergema. Perarakan kehormat mula bergerak. Kontingen Angkatan Tentera Malaysia dalam pakaian seragam putih bersih melangkah segak dengan penuh disiplin. Setiap hentakan bat mereka ke atas jalan raya bergema, menggetarkan hati rakyat. Sorakan, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" bergema secara spontan. Tiada siapa yang memberi arahan, tetapi setiap suara bergabung menjadi satu. Hayato berdiri kaku, seluruh tubuhnya bergetar mengikut irama hentakan kaki dan paluan gendang. Dia melihat seorang wanita tua di sebelahnya mengalirkan air mata. Tangannya yang terketar-ketar mengangkat bendera tinggi-tinggi, manakala cucu remajanya memeluk bahunya dan berbisik, "Kita bangga kan, Nek?" Kata-kata sederhana itu menusuk tepat ke jantungnya, membuatnya terpaksa memalingkan muka untuk menyembunyikan matanya yang berkaca. Bunyi enjin jet yang mengaum kedengaran dari jauh. Semua mata mendongak ke langit. Pesawat pejuang tentera udara Diraja Malaysia, TUDM, meluncur laju di udara, meninggalkan jejak asap berwarna merah, putih, biru, dan kuning membentuk jalur gemilang gergasi di atas kepala ratusan ribu rakyat. Sorakan gegak gempita seperti ombak badai yang membadai pantai. Hayato mendongak, terpegun. Tangannya tanpa sedar turut mengangkat bendera kecil itu, dan jantungnya berdegup kencang seakan mahu meletup. Dia tidak pernah melihat rakyat di tanah airnya meluahkan perasaan sebegini. Jepunnya dipenuhi dengan ketenangan, kesenyapan, dan peraturan yang terlalu ketat. Setiap upacara adalah persembahan mengikut skrip, tetapi tidak pernah ada sorakan, air mata, dan senyuman yang bersatu menjadi satu tenaga, seperti yang dirasainya pagi itu. Tiba-tiba, kontingen perbarisan wanita melangkah keluar. Pakaian seragam mereka yang kemas memantulkan cahaya matahari. Setiap langkah mereka tegap dan yakin. Suara pelajar-pelajar sekolah di tepi jalan melaung. "Semangat kakak!" berulang kali tanpa dirancang. Beberapa anggota perbarisan itu tidak dapat menahan diri daripada mengukir senyuman. Senyuman kecil itu menjadikan suasana yang penuh hormat itu lebih hidup. Hayato meremang. Dia tidak pernah terfikir bahwa disiplin dan kemanusiaan boleh wujud bersama dengan begitu indah. Tidak lama kemudian, kumpulan prajurit veteran negara melangkah masuk. Pakaian seragam mereka kelihatan usang, ada yang berjalan menggunakan tongkat, ada yang dipapah oleh anak cucu. Sebaik sahaja mereka melintasi kontingen tentera muda, semua anggota muda itu serentak memberikan tabik hormat. Seluruh dataran merdeka meletus dengan tepukan gemuruh. Air mata mengalir di wajah ramai orang, termasuk Hayato sendiri. Dia tidak dapat lagi menahan perasaannya. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa kekuatan sebuah negara bukanlah pada senjata atau teknologinya, tetapi pada ingatan bersama, hubungan antara masa lalu dan masa depan, antara veteran yang telah mengorbankan darah dan daging dengan generasi baru yang menyambung perjuangan dengan satu hati. Suara di kepalanya bergema. Inilah yang kurang pada Jepun. Inilah kekuatan yang sebenar. Dan pada saat itu, Hayato Morikawa bukan lagi sekadar orang asing yang datang menonton sebuah perarakan. Dia telah menjadi sebahagian daripada lautan manusia itu. Dia menjadi salah satu daripada puluhan ribu hati yang berdegup serentak di bawah jalur gemilang yang berkibar megah di atas dataran merdeka. Tepukan gemuruh daripada puluhan ribu rakyat masih bergema di udara sekitar dataran merdeka.
Perarakan prajurit veteran yang berjalan perlahan telah hilang dari pandangan, tetapi perasaan hangat yang mereka tinggalkan kekal lebih lama. Hayato Morikawa masih berdiri menggenggam bendera kecil di tangannya, seolah-olah coba menahan hatinya daripada pecah. Dia terasa seperti sedang mempelajari satu pelajaran yang tidak pernah diajar di mana-mana bilik darjah atau dewan mesyuarat. Ketika bunyi gendang mula perlahan, Hayato terpandang kontingen seterusnya pasukan beruniform dari pelbagai agensi kerajaan. Langkah mereka seragam dan mantap, setiap pasang mata memancarkan kekuatan. Tetapi apabila suara kanak-kanak melaungkan, "Terima kasih, wira kami," serentak, sinar mata mereka serta-merta menjadi lebih cerah. Ada yang tersenyum nipis mendengar sorakan polos itu. Pemandangan itu menggetarkan hatinya. Dia menoleh ke arah kumpulan kanak-kanak itu. Seorang budak lelaki mengibarkan bendera sambil menjerit sekuat hati. Seorang budak perempuan ketawa riang sambil bertepuk tangan. Ibu bapa mereka di sebelah tidak melarang. Sebaliknya tersenyum dan mengusap kepala anak-anak mereka dengan bangga, seolah-olah memberitahu, "Inilah caranya kamu mencintai negara dengan hati yang penuh kegembiraan, bukan sekadar perintah atau tugas." Tiba-tiba, satu suara garau seorang lelaki pertengahan umur kedengaran di sebelahnya. "Inilah tenaga sebenar negara ini." Hayato menoleh dan melihat seorang lelaki Malaysia berbadan tegap memakai kemeja batik. Dia seorang wartawan bebas, dengan kamera lama tersandang di bahunya. Matanya tajam. "Apa maksud Anda?" tanya Hayato perlahan. Wartawan itu tersenyum sambil menjawab dengan perlahan dan jelas, "Hati rakyatnya, semangat mereka. Jika suatu hari nanti mana-mana negara kehilangan ini, walaupun ia mempunyai teknologi paling canggih atau tentera paling kuat, ia akan sukar untuk berdiri teguh." Kata-kata itu membuatkan Hayato terdiam seketika. Dia pernah mendengar frasa hati rakyat berkali-kali, tetapi tidak pernah percaya ia mempunyai kuasa yang lebih besar daripada angka ekonomi atau graf keuntungan yang biasa dilihatnya. Tetapi setelah melihat air mata wanita tua, senyuman anggota perbarisan, dan sorakan kanak-kanak, dia kini tahu bahwa ia bukan sekadar kata-kata indah, tetapi satu kebenaran yang telah diabaikannya seumur hidup. Bunyi enjin yang lebih kuat bergema sekali lagi. Kali ini, kereta perisai dan kenderaan tentera yang membawa aset pertahanan negara mula bergerak. Asap dan debu berterbangan, tetapi bukannya takut atau senyap, orang ramai sebaliknya mengibarkan bendera dan bersorak, seolah-olah menyambut pelindung negara mereka, bukan melihatnya sebagai alat perang. Wartawan di sebelahnya berkata lagi, "Anda lihat, orang di sini tidak bersorak kerana mereka cintakan peperangan. Mereka bersorak kerana mereka tahu aset-aset ini melindungi keluarga mereka." Hati rakyat yang teguh bersama angkatan tentera yang berkhidmat untuk rakyat inilah asas yang membuatkan sebuah negara itu terus bertahan. Hayato mendengar sambil mencatat di dalam buku nota kecil yang sentiasa dibawanya. Dia hanya menulis satu ayat dengan tulisan tangan yang bergetar. Asas sebuah negara terletak pada kepercayaan antara rakyat dan pelindungnya. Matanya sekali lagi beralih kepada orang ramai di sekelilingnya. Kanak-kanak mengibarkan bendera dengan bangga, remaja bersorak teruja, ibu bapa menerangkan nama kenderaan tentera kepada anak-anak mereka, manakala warga emas mengalirkan air mata kesyukuran. Setiap peringkat umur, setiap lapisan masyarakat, semuanya bersatu tanpa sebarang garisan pemisah. Inilah yang menggetarkan hatinya lebih daripada bunyi gendang atau enjin jet. Tiba-tiba, tiupan solo trompet dari pancaragam tentera kedengaran, memainkan melodi yang penuh semangat tetapi terselit kelembutan. Seluruh dataran merdeka senyap seketika, sebelum meletus dengan tepukan gemuruh seperti ombak di lautan. Hayato berdiri tegak, air mata yang ditahannya mengalir jua. Dia tidak pernah percaya bahwa satu melodi musik dan hati puluhan ribu manusia boleh membuatkan seorang hartawan yang dingin sepertinya hampir rebah. Wartawan itu menoleh kepadanya sekali lagi dan berkata dengan nada yakin, "Ingatlah, Tuan Hartawan, negara manapun yang melupakan hati rakyatnya, pada hari itu mesin yang paling sempurna sekalipun menjadi tidak bernilai." Kata-kata itu seperti tukul berat yang menghentam jantungnya. Hayato menarik nafas dalam-dalam. Tangannya yang menggenggam bendera bergetar. Dia berbisik dalam bahasa Jepun, "Inilah yang aku cari selama ini." Dia tidak tahu bahwa kata-kata wartawan itu pada hari itu akan menjadi peringatan yang mengubah seluruh hidup dan haluannya buat selama-lamanya. Selepas hari yang penuh kenangan di dataran merdeka,
Hayato Morikawa meneruskan perjalanan ke Singapura untuk menghadiri sebuah persidangan ekonomi serantau. Semua mata di dalam Dewan Persidangan mewah itu menantikan pandangannya, karena dia adalah salah seorang ahli perniagaan Asia yang paling dihormati di peringkat global. Tetapi apa yang berlaku seterusnya menjadi sebuah kejutan yang tidak dijangka. Apabila pengacara majelis mempersilakannya untuk berucap, Hayato terdiam seketika. Pandangannya bukan hanya tertumpu kepada para pelabur atau pegawai tinggi, tetapi seolah-olah menembusi lebih jauh. Dia melihat wajah kanak-kanak Malaysia yang bersorak untuk prajurit, gelak tawa orang ramai di dataran merdeka, dan air mata warga emas yang mengangkat tangan menghormati angkatan tentera pada hari itu. Dia mula berucap dengan suara yang tegas, "Saya telah mengembara ke banyak negara, melihat pelbagai perkara. Tetapi di Malaysia, saya telah mempelajari pelajaran yang paling berharga. Bukan tentang keuntungan, bukan tentang teknologi, tetapi tentang hati rakyatnya yang bersatu padu dengan negara mereka." Sebaik sahaja kata-kata itu diucapkan, Dewan Persidangan menjadi sunyi sepi. Ada yang berpandangan sesama sendiri, tidak percaya apa yang didengar. Sekumpulan ahli perniagaan mengangkat kening, seolah-olah tidak berpuas hati karena apa yang dikatakannya bercanggah dengan pemikiran semasa yang menganggap negara membangun seperti Malaysia kurang berdaya saing. Hayato menyambung tanpa teragak-agak, "Dunia moden mengukur kejayaan dengan angka. Tetapi apa yang benar-benar membuatkan sebuah negara itu bertahan adalah kepercayaan rakyatnya terhadap tanah air mereka sendiri. Negara yang melupakan hakikat ini, sekaya mana sekalipun ia, suatu hari nanti pasti akan runtuh." Bisikan mula kedengaran di seluruh dewan. Wartawan dari media barat pantas mencatat kata-katanya. Ada yang terus membuat siaran langsung. Berita ini tersebar pantas seperti api. Kata-kata hartawan Jepun itu menjadi topik perdebatan hangat di media seluruh Asia. Keesokan paginya, beberapa akhbar utama menyiarkan tajuk berita besar. Hayato Morikawa memuji Malaysia. Hati rakyat adalah asas negara. Sesetengah pihak memujinya, manakala yang lain mengkritiknya sebagai terlalu romantik dan tidak memahami dunia perniagaan yang kejam. Tetapi itu tidak melemahkannya, karena dia tahu kata-kata itu bukan lahir dari perhitungan, tetapi dari apa yang dilihat dan dirasai oleh hatinya di Kuala Lumpur. Berita ucapannya tersebar melalui televisi dan media dalam talian. Ramai rakyat Malaysia berasa bangga mendengar seorang warga asing memuji semangat mereka. Seorang makcik penjual nasi lemak di tepi jalan berkata kepada pelanggannya, "Betullah orang Jepun tu cakap, kita orang Malaysia mungkin tak kaya, tapi hati kita kuat." Namun, di seberang dunia, beberapa kumpulan pelabur menarik diri daripada projek yang sedang diusahakan oleh Hayato. Mereka menganggapnya telah hilang fokus dan terlalu berpegang pada idealisme. Tekanan datang bertubi-tubi seperti ombak besar, tetapi bukannya gentar, Hayato berdiri teguh. Dia tahu, jalan yang dipilihnya adalah yang paling sukar, tetapi ia juga jalan yang paling bermakna dalam hidupnya. Pada suatu malam, dia berjalan keluar ke balkoni hotelnya, memandang langit Singapura. Bandar itu dipenuhi dengan lampu yang berkelip-kelip, tetapi hatinya teringat akan cahaya perpaduan rakyat Malaysia pada sambutan Hari Kemerdekaan. Pemandangan itu lebih terang daripada mana-mana bangunan pencakar langit yang dilihatnya di hadapannya. Dia berbisik perlahan, "Jika wang adalah api, cahaya kepercayaan adalah sesuatu yang tidak akan pernah padam." Sejak hari itu, hidupnya tidak lagi sama. Badai kritikan yang melanda sebaliknya menjadi bukti bahwa apa yang dikatakannya bukan sekadar kata-kata, tetapi satu kebenaran yang perlu dihadapi oleh seluruh dunia suatu hari nanti. Beberapa bulan kemudian, selepas reda badai berita, Hayato Morikawa kembali ke Kuala Lumpur. Kali ini, dia tidak lagi memandang kota itu dengan mata seorang pelabur, tetapi dengan hati seorang insan yang telah menemui makna baru dalam kehidupan. Dia berjalan di jalan-jalan kecil, melihat senyuman pelajar sekolah yang berlari, melihat masyarakat berbilang kaum berniaga bersama di pasar pagi, melihat peniaga makanan yang tetap tersenyum walaupun letih. Semua ini adalah kekuatan sebenar yang dicarinya sepanjang hidup. Dalam satu syarahan kecil di University Malaya, Hayato berkata, "Kemajuan sebenar bukanlah bangunan tinggi, bukan juga mesin, tetapi hati rakyat yang berdiri teguh bersama-sama. Apabila hati rakyat dan hati negara berdegup serentak, itulah kestabilan yang tidak akan dapat dimusnahkan oleh sesiapapun." Para pelajar yang mendengar memberinya tepukan gemuruh yang berpanjangan. Air mata sesetengah daripada mereka mengalir tanpa sedar,
kerana mereka faham bahawa negara bukan sekadar sebuah peta, tetapi kehidupan dan kepercayaan setiap insan di dalamnya. Kisah Hayato meninggalkan satu pengajaran yang mendalam. Wang dan kuasa mungkin mencipta ilusi, tetapi apa yang membuatkan sebuah negara itu mampan adalah perpaduan dan hati yang tidak pernah menyerah kalah. Semoga kisah ini menjadi inspirasi kepada semua untuk percaya pada kekuatan hati sendiri dan berjuang untuk apa yang benar. Jika Anda mendapat inspirasi daripada kisah ini, jangan lupa untuk mengikuti, like, dan kongsi saluran kami, agar Anda tidak terlepas kisah-kisah penuh semangat dan pelajaran hidup yang akan mengubah pandangan Anda selamanya.